رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang Rahman. Hari ini kita sambung pengajian kitab 66 hadis Fadilat Ramadan. Sudah pun masuk muka surat yang ke-107. Kita terus sahaja berbicara dan mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah. Sudah kita bicarakan semalam beberapa amalan sekaligus menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita juga praktikan, lakukan, amalkan di bulan yang mulia ini. Mengamalkan sunnah Nabi itu sudah mendapat pahala yang sangat besar. Riwayat menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin." Sesiapa yang menghidupkan sunnahku di akhir kefasadan umat, sudah banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, kefasadan sudah banyak berlaku, maka baginya pahala satu mati syahid. Mengamalkan sunnah sahaja sudah dapat faedah sebegitu, pahala sebegitu. Ini kan pula sunnah itu sendiri. Karena itu hadirin, kita bicarakan tentang amalan-amalan ataupun sunnah-sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Ramadan ini. Mari kita lihat mengakhirkan sahur. Sahur itu sudah sunnah. Mengakhirkan sahur sunnah yang lain pula. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu berkata, tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah bersahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salah. Kemudian baginda berdiri untuk mendirikan solat. Qult, aku, kata Sayyidina Ibnu Abbas bertanya kepada Zaid, Sayyidina Zaid, kam kana bainal adhani was sahur? Berapakah lamanya masa antara adhan dan sahur? Sahur, kemudian nak adhan. Berapa senggang masa tu? Lalu Sayyidina Zaid ibn Thabit menjawab, qadru 50 ayatan. Qadarnya membaca 50 ayat. 50 ayat Al-Quran kalau kita baca lebih kurang dalam 15 minit, bacaan yang biasa ya. 10 minit. Itulah dia, masya-Allah, tabarakallah. Antara sunnah ataupun sunat lain adalah imsak. Imsak, menahan diri. Maksudnya kalau dalam bab ini sunat, kita berhenti daripada makan dan minum, maksudnya berhenti makan sahur 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu subuh. Banyak fadilatnya. Satu, ia sunnah Nabi. Yang kedua, dapat membersihkan mulut, kemudian membersihkan kerongkong yang menjadi salur makanan masuk ke dalam, dan kita akan lebih selesa nanti bila solat subuh dan menghadapi puasa dengan tidak adalah celah-celah gigi kita ini ada makanan, ada perisa dan lain-lain yang kita makan malam sahur tadi tu. Jadi qadarnya adalah 50 ayat. Riwayat
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dahulu pernah kita sebutkan di sini, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, antara guru beliau adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Sebab beliau ketika Nabi wafat, beliau juga adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, beliau masih remaja, hauskan ilmu. Maka pergi berjumpa dengan kibarus sahabah, sahabat yang besar-besar. Antara sahabat yang besar-besar ini adalah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna an nu'ajjila iftarana." Sesungguhnya kami para nabi. Kenapa disebut nabi? Nabi berasal dari perkataan naba'un. Naba ataupun naba'un itu bermaksud berita yang besar-besar, yang serius. Sebab itu Nabi disebut Nabi yang membawa berita-berita besar. Contohnya ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, pahala, dosa, akhlak, kehidupan dalam kubur, kehidupan di akhirat, semua besar-besar, cerita yang serius-serius. Kerana itu Nabi itu dipanggil dengan Nabi kerana membawa berita yang besar-besar. Rasul dipanggil Rasul kerana membawa risalah. Risalah adalah utusan ataupun perutusan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi dipanggil utusan Allah, Rasul. Nah, kalau kita panggil dalam bahasa Arab risalah tu adalah surat, kan dalam surat tu ada macam-macam dia tulis kat situ tu. Jadi risalah, perutusan daripada Allah, ada macam-macam. Ada undang-undang, ada akhlak, ada syariat yang ada di dalam perutusan ataupun risalah kerasulan para anbiya itu dan para rasul itu. Kami diperintahkan, maksudnya oleh Allah, untuk menyegerakan iftar, berbuka puasa kami, wa nuakhira sahurana, mengakhirkan, melewatkan sahur kami, wa nada'a aymanana ala syama'ilina fi salah, dan meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri ketika solat. Ini bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja hadirin, tetapi juga sunnah para anbiya. Nah, masya-Allah. Jadi bermakna kalau kita buat sebegini, ini bermakna kita telah ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para nabi yang diutuskan oleh Allah alaihi wassalam. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, Imam Ad-Darul Qutni dan Imam Ibnu Hibban. Lafaz ini adalah daripada Imam Abu Daud At-Tayalisi rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min fiqhir rajuli fi dinih, termasuk kefahaman yang mendalam yang ada pada seseorang dalam agamanya. Kalau kita nak tahu orang itu ilmu agamanya mendalam ke tak, kefahaman agamanya mendalam ke tak, ta'jilu fitrihi wa ta'khiru sahurihi, ialah menyegerakan iftarnya, buka puasa, dan mengakhirkan sahurnya. Wa tasahharu, bersahurlah, fa innahu al-ghada'ul mubarak, kerana ia adalah makanan yang diberkati. Alhamdulillah. Biar makanan yang barakah masuk dalam tubuh badan kita, hadirin, supaya lebih barakah kehidupan kita ini. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Terus pada muka surat 109 daripada Sayyidina Amru ibn Maimun Al-Audi berkata, radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah,
kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum suhura. Adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam orang yang paling cepat dalam berbuka puasa, tak tunggu lama, dan paling lambat dalam sahur. Nah, cepat di sini bukanlah bermaksud bila azan turun, jangan dulu, bacalah doa dulu yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok ada doa yang warid itu, antaranya dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada doa, kedua-dua doa ini warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga mengakhirkan sahur mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengakhirkannya termasuk Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Alhamdulillah. Kita juga kalau kita akhirkan sahur itu bermakna kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad berkata, kuntu atasahharu fi ahli, aku pernah bersahur dengan ahli keluargaku. Thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bercepat-cepat supaya mendapat sujud, maksudnya dapat solat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi hadis yang pertama tadi kita baca itu riwayat Imam Abdul Razak rahimahullah dengan sanad yang sahih, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Riwayat yang kedua tadi daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad tadi adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Naam. Mari kita lihat catatan pada muka surat 110. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahawa bercepat-cepat ketika makan sahur itu menunjukkan waktu sahur itu adalah dekat dengan waktu subuh. Itulah sebabnya Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab mengakhirkan sahur. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tahu cara penyusunan hadis, kitab hadis yang sahih, antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim dan sahibu as-sunan itu mengikut bab yang tertentu, mengikut fiqh, mengikut aqidah. Dalam fiqh pula ada bab tahara, ada bab wudu, ada bab solat dan lain-lain. Sunnah Nabi lagi yang Nabi lakukan adalah imsak, iaitu berhenti makan sahur sebelum masuk waktu subuh. Lebih kurang berapa minit? 50 ayat, itu lebih kurang dalam 10 ke 15 minit macam tu. Seperti hadis yang telah disebutkan tadi, iaitu daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidina Zaid bin Thabit. Kita ulang lagi hadis ini, berkata radhiyallahu taala anhu berkata, tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami telah bersahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salah, kemudian baginda berdiri untuk mendirikan solat. Qultu, aku, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bertanya kepada Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, kam kana bainal adhani was sahur, berapa lamakah masa antara azan dan sahur? Qala, dia iaitu Sayyidina Zaid menjawab, qadru 50 ayatan, qadar membaca 50 ayat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Sunnah Nabi yang seterusnya yang Nabi amalkan pada waktu bulan Ramadan adalah berniat puasa pada waktu malam. Mengikut beberapa hadis, ia menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat puasa Ramadan pada malamnya itu. Daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha, beliau adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man lam yubayyitis siyam man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang tidak berniat untuk berpuasa pada waktu malam sebelum terbit fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya, maksudnya tidak sah puasanya. Hadis ini riwayat oleh para a'immatul hadis yang 5, diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan Imam At-Tahawi. Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i merajihkan, menguatkan bahawa ia hadis mauquf. Maksud hadis ini terhenti pada sahabat. Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban merajihkan ia sebagai hadis marfu'. Ada dua pendapat. Dua-dua diterima. Satu, memang Nabi mengatakan begitu, itu maksudnya hadis marfu'. Satu lagi tak, Nabi tak katakan, tapi yang katakan begitu adalah para sahabat. Tetapi walaupun ia hadis mauquf, terhenti pada sahabat, tapi hukumnya adalah marfu', sebab para sahabat itu kan selalu bersama dengan Nabi, lalu mereka meriwayatkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain daripada Sayyidatina Hafsah juga radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Sesiapa yang tidak berniat untuk puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya, maksudnya tidak sah puasanya. Nah, hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dalam As-Sunan Al-Kubra, dan Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darul Qutni meriwayatkan dengan lafaz la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak ada puasa, maksudnya tidak sah puasa bagi seseorang yang tidak berniat fardu untuk puasanya pada waktu malam. Ia juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Inilah dia pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i. Setiap malam wajib berniat. Pun begitu, kita sudah sebutkan dahulu, kalau pada malam yang pertama Ramadan, esoknya nak puasa kan, malam ni berniat mengikut taklid mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Maliki boleh berniat 1 bulan sekaligus, tapi syarat mesti pada waktu 1 Ramadan malamnya tu. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, ulama khilaf. Satu, sunat ikut pendapat dalam mazhab Maliki. Yang kedua harus. Kita kebanyakan mengatakan sunat. Kenapa? Ihtiyatan, hati-hati. Manalah tahu ada malam-malam yang kita lupa. Begitu, baik. Tapi walaupun kata ulama ya dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun malam pertama tu kita dah 2 niat. Caranya berdua berniat. Pertama, niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanata lillahi ta'ala. Yang kedua, kita berniat ikut mazhab Imam Malik. Sahaja aku berpuasa sebulan-bulan bulan Ramadan, bermula esok hari kerana Allah Ta'ala. Setelah kita berniat sebegitu, malam yang kedua wajib juga kita berniat, sebab kita mazhab Syafi'i. Tetapi kalaulah lupa, maka sah puasanya. Itu satu harus kita ingat. Baik. Apa alasan ulama mazhab kita Syafi'i mengatakan setiap malam itu wajib berniat? Sebabnya ialah puasa itu adalah puasa yang tersendiri. Setiap hari ada puasa yang tersendiri. Hari Isnin umpamanya tidak ada kena-mengena dengan puasa hari Ahad. Hari Isnin tidak ada kena-mengena dengan puasa hari Selasa. Sebab itu disebut puasa yang tersendiri. Contoh sebegini, kita telah puasa hari Jumaat dan hari Sabtu. Tiba-tiba hari Ahad terbatal puasa kita. Apakah puasa pada hari Jumaat dan pada hari Sabtu itu juga terbatal? Tidak. Kenapa? Yang batalnya adalah hanya hari Ahad. Sebab itu yang disebut sebagai puasa itu adalah setiap harinya ada satu set puasa yang tersendiri, bukan sebulan sebegitu.
Itulah pendapat dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Naam. Mari kita lihat sunnah Nabi yang seterusnya. Berpuasa seperti mana para sahabat yang lain berpuasa. Ya, memang sunnah. Kan Nabi bulan Ramadan puasa. Kan berpuasa itu adalah amalan sunnah. Nah, walaupun itu satu kefarduan. Baik. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitrihan nujum. Umatku akan sentiasa berada di atas sunnahku selama mana mereka tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Tak perlu tunggu bintang. Azan sahaja ataupun masuk sahaja waktu ghurub, tenggelam matahari, terus buka puasa, tak perlu tunggu bintang keluar dahulu. Qala, dia iaitu Sahal berkata, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berpuasa, amara rajulan fa aufi ala syai'in, baginda memerintahkan seorang lelaki menyediakan sesuatu hidangan untuk berbuka. Fa idza qala ghabati syams aftar, apabila dikatakan, ada orang katakan matahari telah tenggelam, baginda terus berbuka, tak menunggu sampai sedikit malam sikit lagi bintang keluar baru kita buka puasa. Tak. Itu maksudnya ta'jil. Ta'jil maksudnya bersegera, cepat buka puasa. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban. Semua hadis yang menyebutkan baginda berbuka puasa pada bulan Ramadan menunjukkan baginda berpuasa Ramadan. Alhamdulillah. Sunnah Nabi yang seterusnya, berbuka sebelum solat maghrib. Buka dulu baru solat maghrib. Jangan Allahu Akbar, kita pun Allah solat maghrib. Tidak. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan beberapa biji rutab sebelum mendirikan salat. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Lafaz hadis adalah daripada Imam Abu Daud. Ya, hadirin, yang paling afdal kita buka puasa dengan rutab. Rutab ni kurma muda, warna kekuning-kuningan, warna coklat. Di Malaysia jarang sikit kita jumpalah. Yang biasa kita jumpa itu tamar. Apa dia tamar? Yang warna coklat-coklat gelap-gelap tu, yang warna hitam, itu namanya tamar. Tapi paling afdal adalah rutab. Makan rutab dulu. Kalau di negara Arab sangat terkenal. Tambah lagi letak dalam peti sejuk. Allah, sedapnya kurma muda ni, masya-Allah. Makan kurma ni. Tak ada juga baru makan tamar. Tak ada tamar baru makan hulwun. Hulwun sesuatu yang manis dan yang tak dibakar, yang tak dimasak. Contoh madu, itu halwun yang manis-manis. Kalau tak ada juga yang hulwun baru makan halwa. Apa dia halwa? Halwa ni yang manis-manis. Yang tapi manis dimasak. Kerima ke? Pengat pisang ke? Apa lagi? Cendol. Allah. Cendol manis tak manis? Manis juga. Dia campur dengan ayak sekali. Jadi dia punya rankingnya pertama sekali rutab. Tak ada rutab, tamar. Tak ada tamar, ayak. Air. Tak ada air, barulah hulwun. Makanan manis tapi tak dimasak. Barulah halwa, iaitu yang manis dan dimasak. Mari kita lihat dalam riwayat yang lain juga daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana sallallahu alaihi wasallam la yusalli al-maghrib hatta yuftir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendirikan solat maghrib dahulu sehingga berbuka dulu, walau ala syarbati mimma'in, walaupun dengan seteguk air. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat. Masya-Allah.
Baik. Sekarang mari kita lihat muka surat yang ke-114. Amalan Nabi yang seterusnya menjadi sunnah untuk kita ikut, berbuka puasa dengan segera. Hadis daripada Sayyidina Sahal Ibn Sa'ad tadi sudah disebutkan. Nah, daripada Sayyidina Abdullah bin Abu Awfa radhiyallahu taala anhu berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahri Ramadan. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan musafir pada bulan Ramadan. Falamma ghabati syams, ketika matahari telah menghilang, terbenam, qala, baginda berkata, ya fulan, wahai fulan, anzil fajdah lana, turunkan barang itu dan buatkan minuman, iaitu campuran air dan gandum untuk kami. Qala, yang orang tadi tu, sahabat tadi pun berkata, ya Rasulullah, inna alaika naharan, wahai Rasulullah, sesungguhnya waktu ini masih siang. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, anzil fajdah lana. Nah, kata Nabi, turunkan barang tu dan buatkan minuman ini untuk kami. Masya Allah. Qala, lalu kata orang itu, qala, kata Sayyidina Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, fanazala fajadaha, orang yang diamanahkan Nabi tadi pun dia turun daripada tempat yang agak tinggi dan dia sediakan makanan untuk Nabi. Masya Allah. Fa'atahu bihi, orang tadi pun bawalah, lalu memberikannya kepada Nabi minuman yang Nabi nak. Fashariban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun meminumnya, dibagi fashariba. Fa ni maksudnya terus minum. Gitu. Fashariba. Fashariban Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Lalu Nabi pun mengisyaratkan dengan tangan baginda. Nabi isyarat dengan tangan. Apa kata Nabi? Idza ghabatis syamsu min hahuna. Apabila matahari telah menghilang daripada sini. Wa ja'a al-lailu min hahuna, dan datanglah malam daripada sini, Nabi tunjukkan. Faqad aftara as-saim, maka sesungguhnya berbuka puasalah orang yang berbuka. Maksudnya tak perlu tunggu lambat-lambat kalau buka puasa itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Abi Shaybah, Imam Al-Baihaqi, Imam Abdul Razzaq, Imam Al-Humaidi, Imam Al-Marwazi, Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baghawi rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Rasa tenang hadirin, senang hati dan tenteram, rasa sanubari dan ruhani. Kenapa? Sebab mendengar nama orang-orang yang saleh itu turun rahmat. Inda dzikri salihin tatanazzalu rahmat. Sebagian riwayat menyebut inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Yang lain tatanazzalur rahmah. Ini disebut oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Hadirin yang baik hati, kita akan sambung sebentar lagi setelah kita berehat dalam 5 minit insya-Allah. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada muka surat 115. Kita sambung sekejap lagi insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Duk rasa ni Senin ni khatam lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambung hadis muka surat 115 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu zahiran ma ajala an-nasu al-fitra, li'anna al-yahuda wan-nasara yuakhirunahu." Agama ini akan sentiasa menang selama manusia, maksudnya orang Islam, segera berbuka puasanya, kerana orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibn Hibban dengan sanad hasan. Supaya ada beza hadirin, bukan sahaja dari segi pakaian, dari segi kehidupan, hatta dari segi berpuasa juga. Kita berbeza dengan ahlul kitab ini, iaitu kalau mereka itu berpuasa cara mereka lah, dan buka puasanya lambat sekali, malam keluar, sudah agak lama berlalu. Adapun kita hendaklah segerakan. Kenapa? Sebab tidak ada contoh yang terbaik melainkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi membaca doa ketika berbuka puasa. Seperti dalam hadis terdahulu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sa'ad ibn Ubadah. Maksudnya Serina Sa'ad ibn Ubadah ajak Nabi untuk buka puasa. Nabi hadir, faja'a bi khubzin wa zaitin fa'akala. Lalu dia, iaitu Sayyidina Sa'ad, menghidangkan roti dan minyak. Ini adab tetamu. Maksudnya kita yang serve, kalau boleh, jangan dia yang datang ambil. Tambah lagi orang yang terhormat, orang yang ada kedudukan dari segi ilmunya, contohnya guru kita, para masyayikh. Ini pesan guru saya juga, kalau kita buat kenduri baik, kalau kita buat tahlil ataupun kita buat keraian, kalau untuk guru-guru ataupun masyayikh, tolonglah jangan biarkan ataupun jangan bagi mereka queue sama dengan yang lain. Walaupun di rumah, memang di rumah kita tak jemput orang ramai, walaupun begitu tidak mengapa. Alangkah eloknya tak perlu guru kita bawa pinggan dan berdiri kaut. Lebih baik kita memang sediakan satu tempat khas untuk guru kita. Mungkin alasan, ustaz kita buat dalam 5-6 orang saja. Ya, tidak mengapa. Guru pun sebenarnya tak masalah, sebab kita buat tak banyak kan. Jadi tidak mengapa. Kalau keadaan sempit ataupun masa yang tak mengizinkan, ataupun mungkin kekurangan bekas dan sebagainya, buat begitu tadi. Tapi jangan ketika ramai orang. Dan kalau ketika ramai orang dan perlu buat begitu juga, adalah guru yang first kat depan tu. Jangan guru bersusun dengan orang. Kadang-kadang dalam majlis walimah ataupun majlis kenduri kahwin, yang datang tu kan pelbagai orang, kadang-kadang bukan kaum satu sahaja, pelbagai kaum yang pakaian tuan-tuan tahu, kadang-kadang berdiri pula bersusun di depan guru kita. Jadi kita jaga maruah guru kita, ya. Sebab itu kadang-kadang beberapa masyayikh, kalau dia sudah berpengalaman, anak muridnya buat sebegini dan anak muridnya ini tidak mahu nak mengambil pengajaran apa yang dibuat dengan dulu, dipanggil lagi, barangkali gurunya tak mahu datang kerana benda ini tadi. Jadi hadirin, sama ada kita jemput guru dalam jumlah yang ramai ataupun tidak, kalau memang tak boleh nak buat cara hidangan, bagi guru kita yang pertama sekali. Tapi paling bagus, ini paling bagus, walaupun kita jemput sedikit orang, katalah dalam 5-6 orang sahaja, termasuk guru kita, buatlah dalam bentuk
hidangan. Katalah dalam 15 orang, guru kita duduk dalam 5 ataupun 4, satu safrah ni satu hidangan, yang lain queue pun tak mengapa. Itulah hadirin, itu saya pesan pada diri saya dan semua yang mendengar ini salah satu tanda kita beradab dengan para guru kita. Tak rela rasanya mata ni melihat guru bawa pinggan bersusun, tambah lagi di hadapan guru ni orang-orang yang masya-Allah, kadang-kadang orang-orang yang agak lara, budak-budak muda, tambah lagi kalau perempuan-perempuan. Untuk guru kita di belakang ni rasa tak seronok dan tak sedap. Jadi kita jaga muruah ataupun maruah guru kita. Begitulah juga tadi adab. Dia yang serve untuk Sayyidina Anas bin Malik, yang Sa'ad bin Ubadah yang serve untuk Nabi. Nabi makan terus, masya-Allah. Ini satu lagi adab, kalau orang bagi minuman, makanan, jangan lama sangat, terus makan sebagai menghargai dia. Itu Nabi fa'akala, terus Nabi makan. Boleh juga hadis menyebut thumma akala, kemudian makan, kemudian ambil masa sikit baru makan. Tapi kalau fa'akala, hidang terus makan. Kalau thumma, hidang, buat kerja dulu, baca dulu, selang berapa minit baru makan. Itu namanya thumma. Tapi dalam hadis mengajar adab fa'akala, itu menghargai tuan rumah yang bagi makanan ataupun siapa pun yang bagi makanan. Yang kedua, nak tunjukkan Nabi segera makan ketika berbuka puasa. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian selepas makan baginda pun berdoa. Apa? Aftara indakumus saimun, semoga orang yang berpuasa berbuka di rumah kamu, dapatlah kamu pahala orang yang berbuka puasa itu. Wa akala ta'amakumul abrar, orang yang baik-baik makan makanan kamu. Masya-Allah. Memang hadis yang lain Nabi menyebut la ta'kulu illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah kamu makan kecuali makanan orang yang bertakwa, orang yang baik. Dan jangan makan makanan kamu kecuali ini orang yang baik. Ini tidaklah mutlak, makanan saya ni orang alim je makan je. Taklah begitu. Kita bagi sedekah siapa pun, tapi kalau orang alim datang, itu satu kemuliaan untuk kita. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat merahmati, iaitu mendoakan rahmat kepada kamu. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Abi Shaybah, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabarani, Imam Al-Bazzar dan Imam Ibnu As-Sunni rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aftara qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila berbuka puasa, baginda akan membaca doa. Apa dia doa dia? Dhahabadh dhama'u, telah hilang dahaga, wa batalatil uruqu, telah basah urat-urat, wa thabatal ajru insya-Allah, dan telah diraih pahala insya-Allah. Jarang kita baca doa ni, bolehlah dihafaz, gembarkan sekali dengan Allahumma laka sumna wa bika amanna yang biasa kita baca tu. Hadis yang kita bacakan tadi adalah riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra dengan sanad hasan. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ad-Darul Qutni dalam sunannya, Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Kabir, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanus Sughra, dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Zuhrah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu balaghahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza aftara qala, sesungguhnya telah sampai kepadanya, kepada Sayyidina Mu'adz, ada orang sampaikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa membaca doa. Doa apa? Allahumma laka sumtu,
Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu aku berbuka. Tidak mengapa kalau ditambah Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Sebab riwayat ini tidak sebut, riwayat yang lain ada sebut. Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Daud. Ia juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Shaybah dalam Al-Musannaf, Imam Al-Marwazi dalam Az-Zuhud, Imam Al-Bayhaqi dalam Syu'abil Iman, Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Semuanya melalui riwayat Sayyidina Mu'adz bin Zuhra. Imam Ibn Sunni meriwayatkannya dalam Amalul Yawmi wal Lailah, dan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Kedua-duanya melalui riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Hadis tadi tu dua dah sahabat yang meriwayatkannya. Imam Ad-Darul Qutni pula meriwayatkannya dalam sunannya melalui riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bermakna hadis yang kita baca tadi tu, doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ada 3 jalur sahabat yang meriwayatkannya. Imam Abu Daud setelah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Mu'adz bin Zuhra ini, tidak memberi apa-apa komen tentangnya. Sakata anhu, tak bagi komen apa-apa. Kalau orang yang mengaji hadis dia tahu. Kenapa? Umum mengetahui Imam Abu Daud pernah berkata di dalam suratnya kepada penduduk Makkah, kullu ma sakata anhu fahuwa salihun. Semua hadis yang dia diam, yang Abu Daud, alim Makkah, masya-Allah. Hadirin, dalam 6 ulama periwayat hadis cuma seorang je yang Arab. Siapa dia? Itulah dia Al-Imam Abu Daud As-Sajastani. Adapun Al-Imam Al-Bukhari bukan Arab. Al-Imam Muslim An-Naisaburi orang Iran. Al-Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi dekat Rusia. Al-Imam Ibnu Majah dengan Al-Imam An-Nasa'i semuanya bukan Arab. Seorang je Arab. Siapa? Al-Imam Abu Daud As-Sajastani. Beliau tulis surat kepada penduduk Makkah. Sesuatu hadis kalau saya tak bagi komen, amalkan. Kullu ma sakata anhu fahuwa salihun. Semua hadis yang dia diam, Al-Imam Abu Daud diam, tak bagi komen apa-apa pun, maka ia boleh diamalkannya. Hadis tadi pun beliau tak bagi komen, maksudnya boleh diamalkan. Sebahagian muhaqqiqin mengatakan ia adalah hadis mursal, tetapi ia memiliki syawahid, iaitu riwayat-riwayat hadis lain yang menguatkannya. Hadis mursal iaitu tabi'in terus meriwayatkannya terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian yang lain pula menilainya sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif di sini juga di semua tempat dalam buku ini merujuk kepada penisbahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sama ada ia boleh dibaca atau tidak, atau boleh diamal atau tidak. Saya dah cerita panjang lebar ini, hadirin. Itulah sepatutnya sikap kita ya bila kita baca hadis dhaif. Itu amanah daripada muhaddithin. Kenapa? Sebab dia tidak kuat. Kenapa tak kuat? Sebab rawinya. Hadis tu memang solid daripada Nabi, tetapi kerana periwayatnya itu mungkin tak kuat ingatan, mungkin tidak thiqah, mungkin dia syad dan sebagainya. Bukan bermakna bila hadis dhaif lemah kita pun tak payah amalkan, tidak ya. Kembali saya ulang sedikit, ulama-ulama muhaddithin daripada dulu sampai sekarang, kaedahnya hadis ada 2, satu hadis maqbul yang diterima, yang kedua hadis mardud yang tertolak. Hadis yang maqbul termasuklah hadis sahih pasti, hadis hasan dan hadis dhaif termasuk di bawah maqbul. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang telah menjadikan suatu suasana yang tidak tenang dalam dunia hadis dan pengajiannya ketika ada orang yang berpendapat hadis dhaif masuk di dalam mardud, maksudnya tertolak. Ini fitnah besar dalam dunia hadis, malah sudah tersebar dalam internet, ditulis dalam buku. Ini tidak benar manhaj ahli hadis yang sebenar. Hadis dhaif ini masih bawah kategori maqbul, bukan mardud.
Mudah-mudahan Allah mengampuni sesiapa yang nak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan menambahkan kita memberikan ilmu yang benar mengikut manhaj para ulama muhaddithin yang sahih, yang benar manhaj mereka. Allahumma amin. Baik, kenapa kita ulang hadis ini dhaif? Bukanlah bermakna ia tidak boleh dibaca, bukanlah bermakna sama ada ia dibaca atau tidak, atau boleh diamal ataupun tidak. Tetap kita baca, tetap kita amal. Kerana hadis dhaif boleh digunakan dalam bab fadailul a'mal atau dalam targhib dan tarhib. Targhib raghbah, supaya kita makin kuat nak beramal. Tarhib, takut kita nak buat dosa, itu dibolehkan. Dan juga dalam perkara fadailul a'mal, buat sekian dapat pahala sekian, buat sekian dapat ganjaran sekian. Naam. Sebab itulah para ulama mazhab membolehkan membacanya atau mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lihat catatan yang penting. Pada muka surat 118, catatan. Para fuqaha mazhab yang empat mengatakan sunat untuk membaca doa Allahumma laka sumtu tadi tu hingga akhirnya, ini ketika berbuka puasa. Hadirin, hukum itu yang tahunya adalah ulama fiqah. Ulama hadis cuma menyediakan hadis-hadis. Sebab itu dikatakan oleh ulama, innal fuqahaa kal atibba wa innal muhaddithina kas sayadilah. Sesungguhnya para fuqaha, imam-imam empat madhab itu, mereka itu seperti doktor, faqih. Adapun ulama-ulama hadis itu seperti sayadilah, ahli pharmacist yang menyediakan obat. Tapi nak guna obat bila masa, berapa banyak nak makan, bila ketika makan, keadaan macam mana makan, itu siapa yang memberi nasihat? Doktor. Kerana itulah hebatnya al-imam ini. Seseorang bukan dinilai hebat hanya menghafaz hadis semata-mata, tetapi macam mana nak guna hadis ni, letak sini, hadis ni tempat ini, hadis ni tempat ini tak boleh sebarang. Sealim-alim al-Imam al-Bukhari tidak ada mazhab sendiri. Demikian Imam Muslim, Imam Abu Daud As-Sajastani, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, Al-Imam An-Nasai, hatta Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam Ibn Shaybah, Al-Imam Ad-Dailami, dan sebut sahaja para muhaddithin tidak berani mereka buat mazhab sendiri, melainkan ikut mazhab yang empat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi, Imam Fakhruddin Uthman bin Ali Az-Zailai mengatakan begitu, sunat. Lihat dalam kitab Tabyin Al-Haqa'iq, syarah Kanzid Daqa'iq karangan Al-Imam Az-Zailai. Baik, saya bacakan nama sahaja dan kitab. Dalam mazhab Maliki yang mengatakan sunat, Al-Imam Ahmad bin Ghunaim bin Salim ibn Mihna An-Nafrawi dalam kitab Al-Fawakih Ad-Dawani ala Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qirwani. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i banyak sekali, ramai sekali, antaranya Al-Hafidh Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Apa kata beliau? Wal mustahabbu ay yaqula inda iftarihi, dan disunatkan ketika berbuka puasa untuk membaca. Artinya apa tadi doa tadi? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Baca doa tadi, ya Allah, keranamu aku berpuasa dan dengan atas rezekimu aku berbuka. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sama thumma aftara qala. Kenapa kita sunat baca? Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpuasa kemudian berbuka membaca doa tadi apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, keranamu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Dalam mazhab Hambali yang mengatakan sunat adalah Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Asyarhu Al-Kabir. Naam.
Itu antara nama-nama imam yang boleh kita sebutkan di sini, bermakna 4 mazhab mengatakan sunat membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tapi kalau nak tambah tengahnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu, boleh juga, tidak mengapa. Itu namanya iqtibas. Sebahagian mengatakan ini cantuman daripada riwayat yang lain juga. Hukum sunat membacanya juga disebutkan oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Al-Iqna' dan Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam hasyiahnya atas Al-Khatib. Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib, dan banyak lagi. Cukuplah hadirin. Jadi perkara yang khilafiyah sebegini tidak perlu kita panjangkan. Ulama-ulama besar yang nama kita sebutkan tadi itu telah mengatakan boleh dan sunat. Malam 4 mazhab mengatakan demikian. Kita ikut sahaja panduan para alim ulama. Apa yang Nabi lakukan lagi? Amalan Nabi yang menjadi sunnah untuk kita ikut adalah makan beberapa biji rotab atau tamar atau minum air ketika berbuka. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa biji rutab sebelum mendirikan solat. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin. Sekiranya tidak ada rutab, maka dengan beberapa biji tamar. Fa in lam takun hasawatin mimma. Lalu sekiranya tidak ada tamar, baginda minum beberapa teguk air. Hadis ini adalah riwayat Al-Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Lafaz hadis adalah daripada Al-Imam Abu Daud. Apa dia rotab? Rotab ialah buah kurma basah yang telah masak sebelum menjadi kering. Ia hijau dan coklat. Ia lembut dan rasanya manis. Tamar pula ialah buah kurma yang sudah kering, selalunya berwarna coklat tua atau hitam. Jadi kita di Malaysia ni sebut tamar, buah tamar dates. Dalam bahasa Arab ada lagi bezanya yang namanya apa? Rutab dengan tamar. Baik, kita sambung dalam hadis terdahulu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli al-maghriba hatta yuftir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendirikan solat maghrib dahulu sehingga berbuka, walau ala syarbatin min ma', walaupun dengan seteguk air. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat. Sunnah lagi yang lain, menerima jemputan berbuka puasa di rumah orang dan mendoakan kebaikan untuk tuan rumah yang menjemput berbuka puasa di rumahnya. Kita dah bacakan hadis ini tadi. Seperti dalam hadis terdahulu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidina Sa'ad ibn Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala. Lalu dia, iaitu Sayyidina Sa'ad, menghidangkan roti dan minyak, lalu Nabi memakannya. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa lepas makan, apa? Aftara indakumus saimun. Semoga orang yang berpuasa berbuka di rumah kamu. Wa akala ta'amakumul abrar. Semoga orang yang baik makan makanan kamu. Wassalatu alaikumul malaikah. Dan para malaikat merahmati, iaitu mendoakan rahmat kepada kamu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Abi Shaybah, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani, Imam Al-Bazzar dan Imam Ibnu Sunni. Mari kita teruskan pada amalan Nabi yang seterusnya, membaca Al-Quran dan bertadarus. Sudah kita sebutkan ya, tadarus itu paling kurang 2 orang. Seorang baca, seorang dengar, semak.
Yang ni pula baca, yang ni semak. Kalau khatam dua-dua sebegini, dah dianggap dua-dua khatam Quran. Seperti yang telah disebutkan hadis tentangnya dahulu, iaitu hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, selalu kita dengar Sayyidina Ibnu Abbas kan, sebab beliau itu rajin, masya-Allah, mencari ilmu. Sampai sanggup menghinakan dirinya, berjalan di belakang tunggangan, menunggu gurunya di luar rumah sampai penuh mukanya dengan debu-debu padang, debu-debu pasir yang dibawa oleh angin. Masya-Allah, mulianya kerana menghinakan diri menuntut ilmu. Begitulah hadirin, penuntut ilmu yang dirahmati Allah, hendaklah kita hinakan diri kita di depan guru kita, beradab, jangan sombong, supaya dapat keberkatan. Memang kadang-kadang kita lambat sikit nak dapat, tapi dengan barakah kita jaga adab, insya-Allah. Yang kedua, kalau nanti ditakdirkan, Allah takdirkan kita pula yang mengajar, jadi tetap kita hormat dengan guru kita. Jangan kita rendah-rendahkan mereka, jangan kita berbangga dengan ilmu kita. Jangan lupa, sebab mereka lah juga dahulu kita dalam keadaan sebegini. Begitulah ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan baginda lebih dermawan pada bulan Ramadan ketika Jibril berjumpa dengannya. Saya tidak syarahkan sebab kita sudah lalu mensyarahkan hadis ini dahulu. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Dia iaitu Jibril berjumpa dengan baginda pada setiap malam bulan Ramadan, lalu dia iaitu Jibril bertadarus Al-Quran dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih dermawan dengan kebaikan lebih daripada angin yang berhembus. Hadis ini riwayat al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, Imam At-Tabari, Imam Abu Ya'la, Imam Abad Ibn Humaid dan Imam Al-Baghawi. Mari kita baca hadis yang terakhir untuk kita bicarakan pada pagi ini, iaitu Nabi banyak bersedekah. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Muka surat 1, 2, 3, hadis ni telah kita sebutkan baru sebentar tadi. Kan Nabi kalau bulan Ramadan sangat lebih dermawan dan lebih banyak berbuat kebaikan. Terus sahaja kita lihat keterangan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, Al-Jud ialah rajin dan banyak memberi atau dermawan. Apa yang difahami daripada hadis ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terkenal dengan seorang yang dermawan. Ada juga orang tu dia sangat dermawan tapi tak terkenal sebab dia dermawannya tak selalu. Ini dah selalu sampai terkenal dengan dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Imam Ibn Rajab juga menyebutkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpul sifat dermawan. Baginda suka jud, dermawan dengan ilmu dan harta. Baginda mengorbankan jiwanya demi memperjuangkan agama. Baginda memberikan manfaat kepada umat dengan pelbagai cara, antaranya ialah dengan memberi makan kepada orang yang lapar, menasihatkan orang yang tidak tahu, memenuhi keinginan dan memudahkan kesulitan orang yang memerlukan. Kedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat dalam pengakuan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa atahu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kerana Islam melainkan baginda akan memberikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kata la, pasti akan diberinya. Qala
Dia iaitu Sayyidina Anas berkata, faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Seorang lelaki datang kepada baginda, lalu baginda memberikan kepada orang tersebut kambing sepenuh lembah di antara dua gunung. Allah, maksudnya kambing yang sangat banyak. Gunung, sini semua kambing. Allah. Faraja'a ila qaumi. Orang lelaki tadi yang dapat banyak Nabi bagi tadi balik pada kaum dia. Faqala, dia mengatakan, ya qaum, wahai kaum, aslimu, masuklah Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad memberi pemberian yang tidak takut miskin. Kalau kita kan takut habis harta, takut miskin, tak ni terus dibagikan. Allah. Naam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. InsyaAllah hadirin, kita akan sambung perbahasan esok dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. InsyaAllah setakat ini dahulu. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.